Qala Syekh Ibrahim Al-Baijuri rahimahullahu ta'ala, wa fi kalamil musannifi naw'un minal muhassinatil badi'iyyati yusamma bil jinasil muharrafi. Wa huwa tamathulu nampak tu ruknahu fil harfi la fil harakati. Dia kata dan ada pada kalam musannaf. Kalam musannaf kita Syekh Ibrahim Al-Laqani. Ada pada kalam musannaf itu satu bagai daripada al-muhassinatil badi'iyyati. Muhassinatil badi'iyyah yusamma, yang dipanggilnya satu bagai nauk ni dipanggil dengan bil. Tu jadi lebih titik dah, jadi ya. Bil jinasit muharrafi. Dia panggil jinas muharraf. Dia panggil jinas muharraf. Dia ada sebut jinas tam, jinas ghairut tam, pecah situnya muharraf. Mari dengar lafaz wa huwa tamathulu ruknahu. Di sini muskilah ni. Maknanya bersamaan dua rukunnya fil harfi. Itu mesti lafaz tu kena beki tengok di ta'rif lain tu ruknahu. Serupa naknya serupa dua lafaz pada huruf. Tu kenapa dia murajaah tengok dalam apa dia di antara lain dia bertabik dengan ilmu badi' ni. Kalau ada husnul siyarah, cuba rajak tengok di situ. Kita kau bagi lafaz dia. Maksudnya pada asal bersamaan dua lafaz. Pada huruf. Serupa pada huruf. La fil harakati, tidak pada segala harakat. Nanti kita beki dan kita beki situ. Jadi maknanya mana? Iaitu pada kata musannaf alhamdulillahi ala silatihi thumma salamullahi ma'salatihi. Cuba kita tengok huruf dia serupa. Silatihi dengan salatihi huruf tu lah. Cuma dia berlainan pada harakat. Bersamaan dua lafaz pada huruf. Tidak pada harakat. Nanti kita beki situ sikit. Nak merajaah tengok dalam ta'rif jinas muharraf. Kalau ada husnul siyarah cuba lihat di sana. Maksudnya makna bersamaan dua lafaz pada huruf dan pada huruf tidak sama pada harakat. Tengok salah dengan silah, dia tak serupa di baris dia. Huruf serupa tu. Fa innahu, kerana bahwasanya musannaf abbara awalan, telah ibarat ia pada mula-mula dia ibarat bisilatihi. Alhamdulillahi ala silatihi, baca dia bikasr sadi, thumma abbara bisalatihi
Kemudian ibarat ia musannaf dengan salatihi bi fathiha dengan fathahnya fathah ain. Dia panggil jinas muharraf. Kalau bersamaan dua lafaz pada hurufnya, pada harakatnya, tapi ia berlainan makna ya. Tu dia panggil jinas. Jinas yang tam, dia panggil jinas yang tam. Itu dalam istilah ilmu al-badi' tu. Kemudian wa fi hadzal baiti, dan pada ini bait, pada ini baris, ma'ama ba'dahu, serta barang yang kemudiannya, wa fi hadzal bait, dan pada ini bait, dia sebaris dia panggil satu bait. Alhamdulillahi ala silatihi, dia panggil sadr. Apa kata sekerak baris awal tu panggil sadrul bait, istilah ilmu aruf. Dia panggil ilmu tafsir. Lepas tu summa salamullahi ma salatihi, dia panggil ajuzil bait. Dia panggil sekerak baris balik akhir ni. Kemudian capur sadat dengan ajuk dia tu panggil satu bait. Sebait, dua bait, tiga bait. Dia panggil gitu dalam istilah dia. Kalau kalam biasa panggil sebaris, dua baris. Satu baris, dua gitu. Kemudian dia kata ini bait ni, sebaris yang pertama tu ma'ama ba'dahu, serta barang serta bait. Itu kena kat bait allazi ba'dahu, ma'amani ma'al bait allazi ba'dahu, serta bait yang kemudiannya, yakni ala nabiyyin ja'a bit tauhid. Ni masa bait yang kedua. Jadi situ tu bait nama apa pula dah? Panggilnya at-tadmin. Panggil tadmin pula dah. Panggil tadmin pula dah. Dalam istilah ilmu aruf panggil tadmin. Gapo tadmin? Tadmin dalam istilah ilmiah itu dah, wa huwa, dan yaitulah tadmin. Yaitulah tadmin tu kita lakah ambil khabar dulu. Ta'alluqu qafiyatil baiti bima ba'daha. Tu panggil tadmin lah tu. Bersakut oleh hujung bait ni dengan barang kemudiannya. Jadi tengok. Summa salamullahi ma salatihi, atau kepala dia tu dia panggil qafiyah. Kalau kita qira'ah agak panggil ayat, kepala ayat qira'ah. Dalam ni dia panggil qafiyah. Hujung bait saya tu panggil qafiyah. Summa salamullahi ma salatihi, salatihi panggil qafiyah. Kalau gitu dia katanya bersakut qafiyah bait, iaitu maknanya salatihi itulah bima ba'daha, bersakut dengan barang yang kemudiannya, daripada qafiyah. Mana ala. Kemudian salam Allah dan serta selawatnya Allah. Salam serta selawat ala nabiyyin. Jadi dia panggil sakut dengan bait bawah lagi. Sakut dengan bait bawah dia panggil tadmin balas tu. Lepas tu undur klik. Kama fi syarhi Syekhul Islami 'ala al-Khazrajiyyati. Mana kata tadmin dengan makna ta'alluq tu begitulah sebagaimana barang yang disebutkan ataupun yang diambil, mana yang disebutlah sini, yang disebutkan di dalam syarah bagi Syekhul Islam, syarah 'alal Khazrajiyah. Duk cakap tentang tadmin tu dia takrif dianya, tadmin ta'alluqu qafiyatil baiti, bersakut qafiyah bait, bersakut bima ba'daha dengan barang kemudian. Summa apa dia ma salatihi ala nabi. Jadi ala nabi ni takluk pada salatihi. Jadi dia panggil bait ni sakut lagi dengan bait bawah. Tu panggil tadmin balas tu. Kemudian
wa huwa mughtafarun lil muwalladina 'inda ba'dihim. Tak apa dimaafkan. Dan iaitu tadmin ni, dia kira tadmin ni mana cacat lah. Kalau dari segi orang syiah tu, dia kira atas satu bait habis masalah. Mari bait dia kedua masalah lain. Tiba-tiba dalam satu bait tu dah tak habis lagi. Ala ni takluk pada solati. Dia panggil tadmin balas tu. Jadi kalau kira cacat kurang lagi lah tu. Tu dia. Maka dia kata di sini wa huwa mughtafarun. Dan iaitulah tadmin mughtafarun dimaafkan lil muwalladina, dimaaf bagi orang muwallad. Muwallad. Apa dia muwalladi? Mana al muhdatsina min kulli syai' di segi logat tu. Muwallad ya asal muwallad ni pada panggil orang beranak Mekah lah. Kita orang Jawi ni, orang kita orang Jawi Jawa dia panggil. Tiba-tiba beranak sana. Ibu bapa dia pergi duduk sana lama, beranak sana. Siapa jadi orang sana dia panggil muwallad. Muwallad. Muwallad Mekah. Maknanya beranak di Mekah. Pakai duduk Mekah. Orang tak tahu kata pebudak Arab dah dia beranak sana, muwallad dia panggil. Dia bukan Arab. Orang luar, orang ajnabi, orang ajam, tapi beranak di tanah Arab panggil muwallad. Jadi dia panggil dimaaf bagi muwallad. Kalau orang asli, orang Arab asli kecak belani, maknanya orang kira tapi muwallad tak apa, muwallad. Ya anak luar. Soalnya gitu. Itu dia. Inda ba'dihim, di sisi setengah-setengah mereka itu, sisi setengah-setengah. Apa tu? Kalau kira tu ilmu arud gak, ini sisi arudiyin lah. Ahli arud. Kalau kira tu istilah ni panggil balaghah, sisi puak ahli balaghah. Hak tu mengikut laluan kita. Tak kalau dia sebut istilah penama ni arud, balaghah, kita lalu. Untuk kita nak tahu secara panjang lebar, kita pergilah dalam tempat dia. Sini bukan tempat dia. Tempat dianya dalam kitab cakap ilmu arud, kan ilmu syiah. Dalam kitab dia secara ke ilmu balaghah. Iaitu satu bagai iaitu ilmu badi'. Hak tu untuk kita nak reti dua kalimah, dua perkataan tadi. Lepas tu klik mai kok ni pula. Kata dia wa ithbatus salati wassalami fi sadril kutubi warrasaili, dan bermula mubtada pula tu, dan bermula isbatkan selawat dan salam pada permulaan kitab-kitab. Bila nak mengarang kitab gak wak marilah selawat tu, lepas pada wak mari basmalah, hamdalah, wak marilah selawat salam. Isbat selawat salam pada permulaan kutubi, permulaan kitab-kitab, surat-surat, warasaili, dan risalah-risalah. Jamak belaka tu al-kutubi, jamak pada kitab, rasail jamak pada risalah. Isbat selawat salam pada permulaan surat dan risalah-risalah itu ialah hadatha, timbul, ia baru timbul, ialah bukan asli dah. Hadatha berlaku ia fi zamani wilayati Bani Hashim. Timbul ia pada zaman pemerintahan Bani Hashim, anak cucu Hashim. Yang timbul dia nung lagi dah pada zaman pemerintahan Bani Hashim. Bani Hashim, Bani Muttalib itulah Bani Hashim. Lepas pada tu summa madal amalu, kemudian terus menerus oleh beramal balas tu, terus menerus alastihbabihi, atas apa dia tu, atas menggemarinya hanya isbat salah salam tadi tu. Wa minal ulama'i, dan setengah-setengah daripada ulama rahimahumullahu ta'ala man yakhtimu bihima kitabahu aidan.
ada setengah-setengah daripada ulama tu mereka yang mengatam ia dengan keduanya dengan salah wassalam kitabahu akan kitabnya aidan kata. Nak tamat kitab umay wassalatu wassalam ada peringatan yang berikutlah selawat salat. Aidan juga sebagaimana sadrilah kama fi syarhil musannifis saghiri sebagaimana barang iaitu khatam. Kerana barang sini khatmul kitab bihimalah seperti barang khatam kitab dengan kedua tu pada syarah musannif as-saghir syarh as-saghir. Tak bertemulah kitab ni hak musannif sendiri ni pada ada syarah saghir dia. Habis masuk ke mata pula. Setelah jauhnya selagi syarah tu mari masuk ke mata semula bait yang kedua kita panggil ala nabiyyin jaa bit tauhidi wa qad khalad dinu wa qad khalad dinu anit tauhidi. Cara kita mai hurai kata ai kainani ala nabiyyin. Jadi sebenarnya sambungannya ambil sana lah. Kemudian dia katanya salam Allah serta selawatnya Allah. Salam selawat ala nabiyyin ai kainani yang adalah kedua-dua itu atas nabi. Dia makna kata itulah ala nabi tisakut dengan habis atas nu. Tu panggil tadmin saat ni tu. Kemudian dengan takrir dengan tafsir belah tu makna gano fa. Ni fa ni panggil fa tafri'iyah. Mana iza alimta tafsiral mazkur apabila kau ketahui tafsir tersebut ala ni tafsirnya kainani ala nabi maka kita tahu katakan ada tahu adalah dengan tafsir tu kata maka dah begitu gak al jarru yani la fa'ala wal majruru dan majrur la fa nabiyyin ja majrur itu muta'alliqun yang bertakluk ia. Sebenarnya ja lah yang takluk. Tapi tak kala sebut ja sebut majrur lalu. Seolah je dua tu sereke dah. Sebenarnya bertakluk bukan majrur ja lah. Maka ja dan majrur itu bertakluk ia jar. Jar majrur jadi seolah-olah seperti jadi Allah dah dua tu sebut ja majrur, ja majrur. Kalau zarah sebut saya tak sebut zarah majrur dah. Zarah sah cukup. Ini ja dia kena sebut majrur. Sebab dia mai dengan muta'alliqun tak atau muta'alliqan yang bertakluk ia bimahzufin dengan sesuatu yang dihazaf. Tak ada lah kalau musannaf perkataan kainani dia panggil yang bertakluk dengan sesuatu mahzuf. Mahzuf itulah yang ialah khabarul mubtada'i ataupun khabarul mubtada. Ini baca at-lughah ibdal tukar hamzah ke alif. Muta'alliqun bimahzufin khabari atau khabaru. Mahzuf tu ialah khabaril mubtada badal itu ataupun ialah khabarul mubtada. Walaysa min babit tanazu'i bukan bab tanazu' tu. Takut nak kata ala nabiyyin takluk pada salatihi pamano hak tak muta'alliq bagi salamuhu. Salam pun nak kepada Allah. Salamnya Allah ke atas nabi, selawatnya ke atas nabi. Kalau gitu ala ni tanazzu'lah. Salam pun nak ke dia, salah pun nak ke dia. Dia kata bukan ia daripada bab tanazzu'. Dia kata gitu. Bukan ia qauluhu. Kalau musannaf ni bukan ia daripada bab tanazzu' bukan. Sebab apa li anna ba'dahum kerana bahawa setengah-setengah ulama mana'ahu telah tegah ia ba'duhum hu akannya akan tanazzu' fil jawamidi. Tanazzu' pada jami. Setengah-setengah. Kalau itu sini tak. Fil jawamidi pada segala jami, pada segala jawami. Ada setengah-setengah tu tegak tak boleh.
Tapi kalau tengok daripada ba'dhum negara mana yang lagi tak ada apa. Jadi hak i'rab dia nya ala ni takluk dengan suatu mahzuf jadi khabar. Takluk dengan suatu mahzuf jadi khabar. Wa innama uddiya du'a'u bi'ala. Dan sungguhnya diberi mutaaddi akan doa. Akan doa bi'ala dengan ala. Ma'anna du'a serta bahawa doa itu in kana bi khairin, jika adalah ia doa tu dengan kebaikan, jika adalah ia doa tu bersepakai dengan kebaikan, ta'adda billami mutaaddi ia doa tu dengan lam, doa tak dengan lam, da'ali tu dia. Wa in kana bi syarrin, dan jika adalah ia doa tu bi syarrin bersepakai dengan kejahatan, kalau minta kok jahat, minta kok apa dia ni kok susah payah, kok kena bala kata tak ada bi ala. Sabit tu kita panggil apa? Doa bagi, doa atas dia tak serupa. Doa bagi ni minta beri selamat, minta beri murah rezeki, kita katakan tu dia, minta beri dapat nikmat, dia panggil doa bagi. Minta beri iman, minta beri tetapkan iman, dia panggil doa bagi seorang. Adapun minta beri sakit, minta beri kena bala, dia panggil doa atas. Doa atas. Kalau gitu gano sini berdoa atas Nabi, apa tak kata li Nabi yin, bagi Nabi. Dekana selawat salat tu makna doa ke di sini. Doa kata doa bagi, itulah doa kok baik. Hagana kata doa atas. Doa atas ni kok jahat. Dia jangan jawab situ tu. Dia kata sesungguhnya dia mutaaddikan doa hak erti daripada maqam ni lah. Moga selawat dan salam tu apa dipanggil doa. Khabariyah lafzan du'aiyah maknanya doa. Kita kata dengan bentuk wassalatu wassalamu ala rasulillah, susun dia tu khabariyah tapi maknanya doa. Kalau itu doa kau baik, doa kau jahat, doa kau baik panggil doa bagi, doa kau jahat panggil doa atas. Tiba-tiba di sini selawat salam doa bagi Nabi, apa kata atas Nabi? Kerananya li'anna mahalla zalika, sebab apa dimutaaddikan doa dengan Allah walhanya doa tu begitu macam saat ni. Sebabnya li'anna mahalla zalika, kerana bahawa tempat demikian itu tu tempat kata mana? Tempat kata anna du'a in kana bi khairin. Deh billam wa in kana bi syarrin ta'adda bi ala tu tempat begitu tu malam yakun, selama tidak ada ia doa itu bi anawa nis salati wassalam tu dengan tak apa dia tu anwan, kita panggil apa dia tanda dengan apa dia tu asalnya alamat, dengan tanda, dengan menunjuk selawat salam. Selama tidak ada ia bersepakai dengan selawat salam, selama tidak begitu, hatulah kena bagi tu doa bagi, doa kok baik, doa atas, doa kok jahat. Adapun selawat salam tak ada apa lil farqil zahiri, kerana farak yang zahir, kerana ada farak yang terang nyata baina salla alaihi wa da'a alaihi. Kalau kata dengan da'a sungguh
Ada beza tu baina shalla alaihi wa da'an. Ini baina qaulina, antara kita kata shalla alaihi, da'a alaihi, tak serupa. Berselawat ia atasnya, doa ia atasnya, tak serupa. Sebab apa kata ada farak? Ilat pula idil awwalu, kerana yang pertama perkataan kata shalla alaihi itu la yufhamu minhu, tidak difahamkan daripadanya al-awwal illa al-masarratu, malaikatnya dipaham akan masarrah, serenok. Masarrah serenok, suka aku tu kecak shalla ala lah, tapi dia guna kok masarrah. Tu dia kok manfaat lah, kok serenok kok nu. Wasani daya kedua, iaitu perkataan da'a alaih la yufhamu minhu illal madarratu. Tu dia, tidak direti daripada asani malaikat akan mudarat. Tapi tak boleh kata da'a alaih, doa atas ni makna minta kok mudarat. Doa bagi minta kok baik. Ada pun kalau shalla alaih tidak direti malaikat kok serenok. Lorak yang mana? Kalau gitu tak ada mesti kebol, lepaslah tadi. Wa aidan, nak tambah sikit lagi tu. Wa aidan kita panggil dan lagi pula, ataupun dan juga fit ta'biri bi ala, pada mengibaratkan dengan ala itu ialah isyaratun, atau ada isyarat ila syiddatit tamakkunnya, isyarat kepada bersangat terkemah, kita panggil kemah sungguh. Tengok ni ada isyarat kepada sangat kemah, sangat tetap kejap. Tu dia. Tak ada kata rengek baru tu kata tak terkemah. Tengok. Ni apa kata gi dengan zauqi lah. Bahasa demo tu dia gi dengan zauqi satu lagi. Selesai situ. Apa tu main nak cara kelimah Nabi ala nabiyyin jaa bit tauhid. Salat salam Allah serta selawatnya itu adalah kedua-dua atas Nabi yang bawa datang ia dengan tauhid. Tak ada bara'ah dah tu. Ada nutih dah, isyarat dah. Kata kita ni nak bicarakan ilmu tauhid, mata kita ni. Tu dia. Kemudian pada perkataan Nabi tu pula dah, situ tubik dua logat pula dah. Wan nabiu. Dibaca hal keadaan dibaca ke bil hamzi dengan hamzah, wa tarkihi dan dengan tinggal hamz. Nabiyyin, nabiin. Boleh dua tu. Tapi sini enggak. Sini kena pergi kok pada tasdid lah. Ala nabiyyin jaa. Ala nabiyyin jaa bit. Ala nabiin. Boleh. Tak ada apa, tak ada sutut apa. Boleh dua selalu dah. Logat tu tubik dua, sini pun boleh dua. Kalau kata ala nabiin jaa bit tauhid, ya. Kalau ala nabiyyin jaa bit tauhid, sah dua-dua, tak ada apa, tak ada usah apa tu. Lurah pun dua, boleh kata dengan cara dua. Tu dia. Maka hak inilah ada apa kalau kita mengaji dalam tahiyat, bukan? Kalau kita baca dengan lurah tasdid, tu baik mari tasdid, wajib dia. Kalau kita pergi atas lurah Nabi dengan hamzah, tak ada dah tasdid tu. Mana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Sadu tu. Kita baca atas lurah tu, dia wajib tasdid. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Tu dia. Ayyuhan nabiyyu. Tiga tasdid. Tapi kalau kita pergi dengan lurah nabiu, tinggal dua dia ayat tu. Di perkataan tu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Apa ngau tu? Dia tinggal tiga lah wajib. Di kalam tu. Tu faedah logat situ. Sini ya.
nabiu hak dengan ham wa tarkil ham ialah ma'khuzun diambil dari mana ni logat ni nabiun ambil daripada minan nabai ambil daripada nabai naba'ayan bi'unaba'an mai kau tu supaya dalam Quran amma yatasaalun 'anin naba'il dalam tu naba surah an-naba nah apa dia tu minan nabai ambil daripada nabai makna apa tu wa huwa ay wa ma'nahu al-khabaru makna naba tu makna khabar cerita amma yatasaaluna 'anin naba'il 'azim daripada apakah tanya menanya mereka itu daripada khabar yang amat sah daripada cerita yang amat sah hubungkan dengan kiamat tu naba mana khabar kalau itu munasabah kok mana ambil kelimah ni pergi pakai di atas orang Allah Taala letakkan jadi pesuruh dia seorang yang Allah Taala beri wahyu kepadanya panggil nabi munasabah kok mana tu dengan logat tu dia ada masuk dengan logat tu orang hak Tuhan beri wahyu ke dia sama ada disuruh menyapa atau tidak dia panggil nabi munasabah kok ana asal logat naba munasabahnya li'annahu kerana bahwasanya kalau itu ni ilak li'annahu ni kena ilak pada suatu yang mahzun ni kena kedai kala sukun tak kalau kita tahu dah kata nabiu itu diambil daripada naba dengan makna khabar kalau gitu dipenamakan nabi itu dengan nabi sebab ni li'annahu mukhbirun li'anna nabi itu mukhbirun kerana bahawasa nabi itu mukhbirun baca dia bikasril ba seorang yang beroyak seorang yang memberitahu tu mukhbir nabi itu mana seorang yang memberitahu ada kata berita tu apa berita buahu jadi tinggal beritahu tu dia orang yang baca berita tu dia beritahu jadi nabi-nabi ni orang yang memberitahu tu dah orang yang memberitahu ni orang yang memberitahu buahu tinggal memberita lepas tu pun buat berita jadi potong banyak lah itulah dia munasabah lah dengan logat makna ambil daripada naba makna beritahu naba makna beritahu kalau itu an-nabiu makna orang yang memberitahu sebab apa nabi itu mukhbir fa innahu yukhbiruna kerana bahwasanya nabi itu yukhbiruna memberitahu ia akan kita umat beritahu bil ahkami dengan segala hukum-hukum maka beritahu bayar hukum dia beritahu ke kita dia ambil dari mana memberitahu akan kita dengan hukum memberitahu dari Allah bukan hak dia bukan hukum hak dia dah anillahi ta'ala daripada Allah Ta'ala sabit itulah nak minta tawar menawar dengan dia tak boleh dah Allah kata Allah larang dia pun larang moga bukan hukum hak dia cuma sandar ke dia panggil syarat juga tu sandar ke dia panggil syarat apa syarat majak saja bukan sungguhnya Allah Taala tuai hukumnya nabi bukan tuai hukum nabi menyampaikan hukum beritahukan hukum tu ya kerja dia beritahu sabit dia Tuhan tu tak beritahu ke dia mana dia boleh nak beritahu pada umat tu nabi dia panggil dia beritahu akan segala hukum atau akan kita dan dengan segala hukum beritahu daripada Allah Taala in kana rasulan jika ada ia pula dah nabi itu rasulan wa nabiyan aidan jika adalah ia tu rasul dan nabi lagi tu dak kata dia tu kalau dia tu rasul lagi nabi tu makna dia memberitahu ia akan kita kalau dia tu nabi saja
fa in kana nabiyyan faqat, maka jika ia an-nabi itu tu nabiyyan faqat aiduna rasulin, ataupun la rasulan, jika dia tu nabi saja bukan rasul, hak tu akhbarana, saya beritahu ia nabi akan kita panggil umat jugalah, beritahu kata bi annahu nabiyyun. Beritahunya tu bukan beritahu bil ahkam dah. Ya beza situ. Hak nabi saja dengan nabi lagi rasul beza situ. Dia beritahu ia akan kita, beritahu bi annahu dengan bahawasanya an-nabi itu nabiyyun. Dia beritahu kata aku ni nabi. Dia dia wajib dia kena beritahu. Kata aku ni nabi. Apa tu? Liyuhtarama, supaya dia hormati akannya. Dia orang bila tahu kata dia nabi, orang tak ganggu dia. Dia nak ibadat, dia nak sujud, dia nak sembahyang, dia nak buat gapo, nak baca apa pun, orang hormat ke dia. Orang hormat. Kenapa hormat? Kerana dia orang berjuru dari awal lagi dah. Dia orang tak nabi bukan mai berjuru tak. Tak dia berjuru daripada kecil lagi. Semua orang tengok ke dia tu menarik. Mana-mana nabi tak kiralah. Moga apa? Moga sidik. Tengok budak. Budak kalau kecek hak betul tak pernah bohong budak ni, kita tahu dah sejarah. Jak daripada kecil kecek dia nak kata ambil patah bohong tak ada budak ni. Betul. Orang serah lalu ke dia. Lepas tu amanah pula dah. Lepas tu cerdik. Budak ni cerdik. Lagu mana orang dengan dia? Orang serah. Lepas tu dia besar. Tuhan beritahu ke dia, tak dia beritahu hukum ke dia, tak ada suruh menyapa dak lah, sekat dia je. Untuk dia je. Maka wajib dia beritahu umat kata aku adalah nabi Allah Taala. Ingat tu ya? Satu makna kata kalaulah dia tu nabi saja, akhbarana, dia kena wayak juga kepada umat dengan bahawasanya nabiyyun, supaya dia liyuhtarama, supaya dia hormati akannya. Orang hormati ke dia. Cuma orang dia jadi lawan dengan dia bila dia ayat tak aku rasul kena buat gini tu orang lawan, sebabnya dia canggah. Duk wayak bagi hak kita tak setuju dia canggah ni. Kita misal ni kita duk ngaji ni misal, tak usah kira tak ngaji lah, tak ngaji tu sudah munasabah kita ngaji ni. Kalau kira tak munasabah lah, kita duk ngaji jak budak pak besar gilah kita kata. Jak daripada tak tahu huruf buta panggil apa kepandai gilah. Pandai dengan baca kitab kita kata. Nahu kita boleh. Kedah kita baca baris pun kita letak kena. Yang kelimah torah pun kita kena. Balarah pun kita kena katakan. Dapat tafsir pun kita boleh. Hadis pun kita boleh baca lafaz, artikan lurah-lurah pun. Tapi bila mari berkecek ilmu hakikat, sini kau sesak bom kecek, sudahlah. Kita tak sapa situ, pergi lalu. Jadi itu dia. Sedangkan satu orang Allah Taala beri ke dia ilmu ghaib ke dia. Di sini kita kena jamrah. Kalau tak jamrah itu mana takabur lah kita punya pasal. Buat tengok Musa. Sedangkan dia nabi, dia rasul. Bila orang tanya dia betul rasul, tak kecek bohong, kita malu dah. Sidik. Siapakah yang paling alim daripada engkau hari ni, masa ni? Orang tanya Musa. Musa kata, setahu aku tak ada. Betul dia kecek. Setahu dia tak ada. Kalau dia jawab gini yang Nabi kata punya beradab. Wallahu a'lam. Itu dia. Allah lah yang tahu. Tapi tak. Dia jawab kata, aku betul masa tu dia rasul. Tu dia rasul, Tuhan letak dia. Dia wayak betul. Tapi Allah Taala wahyu ke dia, hey Musa, ada orang hak dia lebih tahu padamu, hak tempatmu tak tahu dah. Bila pak tahu gitu nak pergi belajar. Ya tengok tawaduk dia. Mu tahulah kat aku duduk mana. Tuhan nak pergi belajar. Siapa bawa dengan bekal. Ni cara orang nak ngaji dia belah tu. Jadi berjalan bukan main jalan kaki, bukan duduk di bermaklum. Ni jalan kaki lah berjalan.
Berat dah kita ni, penat dah ni. Beradu mata tak erak jalan. Bangun kita pergi pula berakak pergi pula. Siapa tengah jalan tak erak dah kita ni, beradu makan weh. Waktu beh bekal kita. Waktu beh bekal tengok lauk hak dia bawa tak ada dah perak tu beh pada jabatan ke lauk berat. Ikan hak hati dah. Dia panggil ikan masa ikan kering, dia panggil ikan kering. Kering dah tu perak tu oleh lauk. Mari nak makan. Mana lauk? Tak ada. Mana tu beh pada jabatan perak lagi. Tu oleh lauk. Lawak pun tak royak. Terlupa. Ya jadi cerita. Terlupa. Masa kata hak ni dah cari dah. Tak cari hak ni dah. Kata hari wayak dah alamat tempat mana ikan tu tubik situ dah. Nanti situ temu. Perak lepas je hak ni tak nyeroyak, lupa. Paling klik semula. Baru temu. Temu tu kan nak ngaji nak apa. Itulah turut tu kata kena kata gini. Jadi kata apa dia? Gitu lupa, tu tak boleh ngaji juga. Tak turut cara-cara. Inilah kita kena jamrah. Satu segi tu hari ke demo, satu segi tu hari kita baru tak apa jadi kita semacam tak boleh lah. Tu dia. Kita macam kita nak musarah mana ni tak jamrah. Aku dulu. Main lagu tu sudah. Aku mai dulu, aku ngaji dulu, aku ngaji lama pada mung. Tu buah takabur iblis lah kau. Nauzubillah min zalik. Berarti kita jangan dikira halu besar lagi hatu hawi ke dia suku, hatu ilham ke dia suku. Kita kena jamrah. Lahanan gini. Tak apa. Pas dia pula hukum ni lahana tanya kita. Dia tanya kita lahana hukum ni. Hak ni baca kan be ni. Erak jadi apa kita royak lagi. Boh tempat tu tahu, mu tahu lain tu nah gini. Kita nak turut dia. Jadi buat tengok jauh kita gitu. Punah hati. Ini kena faham molek deh. Tu dia. Kalau tidak ke ujuk punya pasal takabur, punya pasal punah siapa? Tak ada punah orang lain kita duk ngaji juga. Itulah. Itu ya orang duk menetai Rasul tu buat itu ya. Bapak yo kacak muka selalu orang menetai. Dia tahu aku tak pernah dengar ni. Ya mari dahlah. Ni duk ambil mano sudahlah. Jadi hak benar dulu ni seolah-olahnya mari aku tak pernah dengar Muhammad cakap bohong jok daripada kecil. Tapi apa ni pelak ni. Duk royak mati duk kelik sudah. Esok nak jadi tu gini. Sudah kau teruk. Tengok nauzubillah min zalik. Gitu. Itulah kita klik mic sini. Bezanya antara nabi lagi rasul, mana Tuhan beritahu ke dia, lepas tu dia beritahu kepada umat dengan segala hukum dari Allah. Adapun kalau Tuhan beritahu untuk dia beritahu juga ke umat, kata aku ni nabi, gitu ya. Hukum-hukum untuk dia. Hingga dia nak ajak siapa, nak ajak siapa, serah ke dia lah. Supaya cerita Nabi Khidir. Nabi Khidir dia tu nabi, bukan rasul, sebab dia tak nyapa, tak ada apa. Dia tak ada menyapa, tak ada apa dia. Dia nak ajak juga, tu dia. Nak beritahu. Itu dia. Habis. Itulah kata dia, fa in kana nabiyyan faqat akhbarana bi annahu nabiyyun. Apa tu? Liyuhtarama. Bila kita kata dia nabi, orang hormat ke dia. Kerana dia tak ganggu orang, dia akhlak bagus, cukup lekat. Bukan orang tiru dia. Orang tu tiru dia. Orang hormat pada dia. Itu jika baca jika penama nabi dengan makna mukhbir, dia panggil fa'il dengan makna isim fa'il. Apa kata pula kalau fa'il dengan makna isim maf'ul? Tengok ada lagi deh. Au mukhbarun. Ini lagi sakut mana tu? Di atas pada kata saat ni ma'khuzum minan naba'i wa huwal khabaru li'annahu mukhbirun au mukhbarun. Kerana bahwasanya nabi mukhbirun au mukhbarun, atau baca mukhbarun bi fathihah dengan fathahnya fathah ba, tak ni kasrah ba. Hak mukhbar mana kana? Yang diberitahu akannya, diberitahu akan dia. Bahasa kampung kita buat tu akan dia bunyi ke dia.
Tuhan beritahu ke dia. Itu bahasa kampung pula dah. Bahasa kita kata diberitahu akan dia. Seorang yang diberitahu akan dia. Satu orang yang Allah Ta'ala beritahu ke dia. Ke dia. Ke dia tu mai daripada akan dia. Mukhbar. Sebab apa? Li'anna Jibrila, kerana bahawa Jibril malaikat Jibril yukhbiruhu, beritahu ia Jibril akan dia, akan Nabi. Sabit panggil Nabi makna mukhbar. Memberitahu ia Jibril akan dia, akan Nabi panggil mukhbar, memberitahu anillahi ta'ala, daripada Allah Ta'ala. Habis itu au ma'khuzum minan nubuwah. Tu hak dia nak logat nu pula nu. Logat hak nabi. Jadilah cakap tu dulu. Au ma'khuzum